Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Khabar semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jaga diri. Baik, hari ini untuk subjek Tauhid, kita akan masuk tajuk baru, itu unit 1.7. Kaunuhu ta'ala mutakalliman, lawannya kaunuhu ta'ala abkama. Okey, jom kita tengok. Sifat wajib yang pertama bagi Allah, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Ertinya, keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Okey, kita tengok dulu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah. Surah Al-Baqarah ayat 253. Okey, maksudnya rasul-rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, iaitu dengan kelebihan-kelebihan tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya. Itu. Kita tengok pula sifat mustahil bagi Allah. Kaunuhu ta'ala abkama, artinya keadaan Allah Ta'ala yang bisu. Ini sifat mustahil. Okey, firman Allah. Tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Sadaqallahu azim. Surah An-Nisa ayat 164. Okey, maksud dia, dan yakni kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata yakni secara langsung, tidak ada perantaraan. Baik, kita tengok apa maksud dia. Yang bawah ni bersifat berkata-kata kan, sifat wajib kan. Kita tengok, semua ayat Al-Quran adalah kata-kata Allah. Jadi mustahil lah Allah bersifat bisu. Sebab Allah berkata-kata walaupun bukan direct, tetapi Allah berkata-kata dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran tu semua ialah kata-kata Allah, daripada Allah. Yang disampaikan melalui Nabi Muhammad kepada kita. Okey. Kata-kata Allah wajib ditaati dan dipatuhi. Wajib kita patuhi. Wajib kita ikut apa yang Allah kata. Dan seterusnya, manusia bercakap menggunakan mulut dan tidak boleh disamakan dengan sifat Allah yang berkata-kata dengan cara yang layak baginya. Hukum menyamakan sifat manusia dengan sifat Allah adalah kufur. Maksudnya di sini kita tak boleh samakan percakapan Allah dengan percakapan kita. Kita tak boleh bayangkan pun macam mana percakapan Allah. Kita tak boleh samakan percakapan Allah sama dengan percakapan manusia ke atau makhluk lain, binatang ke, tak boleh. Kita tak boleh bayangkan pun macam mana percakapan Allah. Tak boleh samakan percakapan Allah dengan manusia. Dan kalau kita menyamakan sifat tu juga dengan manusia, maka adalah kufur bagi kita. Kufur tu apa? Ni bahaya. Kalau kufur, bermakna awak tak percaya kepada Allah dah. Maksudnya awak ingkar apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita. Dah tak percaya tu maksudnya kafir lah. Jatuh kafir. Bahaya tu. Ingat. Okey, baik, ni tengok ni. Dia kata apa? Allah, tahukah anda, Allah akan berkata-kata secara langsung pada hari kiamat tanpa perlu kepada penterjemah. Tengok tu. Maksudnya nanti hari kiamat nanti Allah akan berkata-kata secara langsung kepada kita. Tak ada penterjemahan yang tolong terjemahkan kepada kita kan. Tak ada. Itu keistimewaan. Amalkan melazimi sebutan hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila berada dalam keadaan kesusahan,
kesukaran dan kebuntuan. Bila awak rasa susah, bila awak rasa serabutnya, sukarnya, payahnya hidup ni, sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pengubat dia. Sebut, faham makna dia la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tu bila awak berada dalam kesusahan. Okey. Kita nak tengok tajuk baru sikit, sifat harus bagi Allah. Kita tengok dah sifat wajib, sifat mustahil, dan kita nak tengok sifat harus. Okey, harus ni apa? Harus ni tidak wajib dan tidak mustahil. Tengok tu, harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikannya. Maksudnya tak wajib bagi Allah nak ciptakan. Contoh, tidak wajib bagi Allah untuk ciptakan manusia atau makhluk. Tak wajib. Dan tidak mustahil juga Allah tidak ciptakan manusia. Tak mustahil kalau Allah tak ciptakan manusia. Dan tidak wajib bagi Allah untuk ciptakan makhluk dia. Contoh, Allah wajib kena ciptakan manusia, makhluk dekat bumi ni, tak. Bukan. Itu harus bagi Allah. Terpulang kepada Allah macam mana dia nak bagi sesuatu sifat kepada makhluk dia. Contoh, sifat tu kekal ke tak kekal ke. Dia terpulang kepada Allah macam mana Allah nak memerintah, nak mentadbir alam ni. Kan? Dia harus bagi Allah. Tak boleh paksa. Sebab itu ialah kuasa Allah. Kita tengok, harus bagi Allah untuk menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu. Contohnya, harus bagi Allah untuk menjadikan alam ini. Harus ya, bukan wajib. Tak wajib pun. Kalau alam ni tak ada pun, tak ada masalah. Sebab tu ialah harus bagi Allah. Sebab tu kuasa Allah. Antaranya langit, bulan, bintang, matahari, laut, bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan bukit bukau. Itu masuk ustazah tadi. Tak wajib bagi Allah untuk ciptakan semua yang ada kat alam ni. Itu harus bagi Allah. Orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah. Kita kena percayalah, wajib percaya. Tidak ada sesuatu kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah di dunia ini. Maksudnya tak ada yang boleh halang Allah. Kata tak boleh, Allah tak boleh ciptakan benda ni. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab itu sifat harus bagi Allah. Dan kita tak boleh pula suruh Allah kena ciptakan ni, Allah tidak boleh ciptakan ni. Kita tak boleh kata macam tu. Itu tak boleh. Tak boleh, dosa. Setiap Muslim wajib redha untuk menerima segala ketentuan Allah di muka bumi. Redha lah apa yang Allah bagi kita. Kan? Kalau contoh Allah tak ciptakan kita, tak cukup tangan, tak ada kaki, kita kena redha lah. Sebab itu pemberian daripada Allah. Tengok firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Kalau Allah kata jadilah kamu manusia, jadilah dia manusia. Kalau Allah kata jadilah kamu haiwan, maka jadilah haiwan. Itu maksud dia. Okey, seterusnya, tahukah anda orang Islam wajib mempercayai sifat harus bagi Allah? Itu kita wajib. Kesan mempercayai sifat harus bagi Allah ialah iman kita akan terus mantap kerana berkeyakinan bahawa Allah itu yang berkuasa atas segala yang ada di alam ini. Iman kita akan bertambah mantap lah. Amalkan sentiasa bersifat rendah diri dan tidak sombong sesama rakan. Janganlah awak sombong sebab awak tu hanyalah ciptaan Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang layak memuji dirinya sendiri. Kita ni makhluk yang lemah, tak layak pun nak puji kita ni hebat ke apa ke. Okey, dengan itu habislah tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Lepas ni kita akan masuk tajuk baru, sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Kita akan tengok lepas ni. Okey.
Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi